Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali kita di dalam sesi tutorial menjawab soalan KEBAT bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Menengah Rendah bahagian yang kedua. Jika kita imbas kembali di dalam video tutorial bahagian yang pertama, telah saya kongsikan 3 teknik mudah, cepat dan tepat untuk menjawab soalan KEBAT 2 markah. Oleh itu, sekiranya pelajar telah mahir menggunakan teknik KEBAT 2 markah tersebut, pelajar bolehlah upgrade kemahiran yang ada untuk kuasai teknik menjawab soalan KEBAT 4 markah pula. Tetapi bagaimana caranya? Sebenarnya, ianya sangat mudah. Pelajar hanya perlu gunakan teknik skor KEBAT 2 markah dahulu, bermula dari langkah yang pertama hingga langkah yang ketiga. Kemudian, untuk dapatkan 4 markah, teruskan dengan langkah yang keempat dan yang kelima. Sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut lagi, kita refresh dan ingat kembali jawapan KEBAT 4 markah. Mestilah mengandungi 4 komponen, iaitu isi 1 markah, huraian 1 markah, huraian lengkap 1 markah dan kesimpulan juga 1 markah. Baiklah, sekarang saya terangkan bagaimana teknik menjawab KEBAT 4 markah. Yang pertama, kenal pasti bentuk dan kehendak soalan. Yang kedua, senaraikan 3 isi jawapan yang bersesuaian dengan kehendak soalan. Dan seterusnya, pilih isi yang terbaik dan diyakini boleh dihurai dengan baik. Pastikan mulakan jawapan dengan penanda wacana di awal yang bersesuaian. Langkah ketiga, pilih kata hubung pancangan SUKA yang sesuai untuk menghuraikan isi yang telah dipilih. Kita teruskan dengan langkah yang keempat. Huraikan huraian yang dipilih dengan menggunakan penanda wacana yang bersesuaian. Antara penanda wacana yang boleh digunakan bagi huraian lengkap adalah seperti disebabkan itu, akibatnya, buktinya, dalilnya, oleh kerana itu, contohnya, manfaatnya, kebaikannya, natijahnya, kesannya. Pepatah Melayu ada mengatakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bertepatan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda. Dan juga banyak lagi yang difikirkan sesuai untuk digunakan. Para penonton sekalian, perlu diingat sekiranya anda menjawab menggunakan perkataan yang berbeza tetapi maksud yang sama, maka 1 markah sahaja akan dikira. Langkah yang terakhir ialah bahagian kesimpulan. Jawapan kesimpulan mestilah mengandungi isi dan huraian. Bagi isi kesimpulan, anda boleh mulakan ayat dengan penanda wacana seperti tuntasnya kita
Kesimpulannya, kita mestilah, oleh itu seharusnya kita, oleh itu sebagai seorang murid, pelajar, anak, sewajarnya kita. Kesimpulannya, sebagai seorang Muslim mukmin, seharusnya kita. Kemudian, untuk membina ayat huraian kesimpulan pula, anda boleh gunakan kata hubung pancangan SUKA. Untuk pastikan ayat kesimpulan itu betul, kesimpulan yang dibuat mestilah ada kaitan dengan isi dan huraian, tidak mengulang isi, menjelaskan tentang cadangan terhadap isu atau soalan, dan juga boleh dalam bentuk ayat pengajaran. Ini adalah contoh template kesimpulan yang sangat mudah untuk para pelajar merangka dan menghasilkan jawapan yang ringkas, padat dan tepat. Ingat ya para penonton, sekiranya anda ada menjawab isi dan huraian bagi kesimpulan dengan menggunakan kata hubung pancangan, tetapi tidak dimulakan dengan penanda wacana penutup isi, maka tidak dikira sebarang markah. Dan jika pelajar menjawab hanya menggunakan penanda wacana penutup isi sahaja dan tiada huraian, maka dikira 1 markah. Seterusnya, ini adalah template jawapan kosong hebat 4 markah yang terdiri daripada isi, huraian, huraian lengkap dan kesimpulan. Dan setiap satu komponen tersebut nilainya 1 markah. Manakala ini pula jawapan penuh kebat 4 markah lengkap dengan ruangan isi, huraian, huraian lengkap dan kesimpulan beserta penanda wacana dan kata hubung yang biasa dan kerap digunakan. Jadual ini pula mengandungi lakaran lengkap yang sangat mudah anda fahami dan kuasai serta dijadikan rujukan dan panduan ketika menjawab soalan kebat. Alhamdulillah, selesai ke semua 5 step ringkas, padat dan tepat untuk skor kebat 4 markah. Seterusnya, mari kita analisis dengan lebih terperinci contoh soalan dan contoh jawapan kebat yang mendapat cemerlang 4 markah. Menerusi jawapan ini, jelas kelihatan isi 1 markah,
huraian 1 markah, huraian lengkap 1 markah, dan kesimpulan 4 markah. Menerusi jawapan ini jelas kelihatan isi huraian lengkap dan kesimpulan yang di mana keempat komponen jawapan tersebut saling berkaitan, tersusun dan tidak terpisung daripada kehendak soalan. Ini pula contoh jawapan kebat yang lemah. Perhatikan, tiada sebarang isi yang bersesuaian dikemukakan. Maka, keseluruhan ayat juga menjadi tidak sesuai dan terpesong daripada kehendak soalan. Oleh itu, tiada sebarang markah dapat diberikan. Dan yang terakhir, saya hadiahkan tips bonus kepada anda bagi menjawab soalan pengajaran ayat dalam bidang tilawah. Teknik jawapannya adalah sama dengan teknik menjawab kesimpulan kebat, iaitu ada isi 1 markah dan huraian 1 markah. Jawapan pengajaran perlu dimulakan dengan penanda wacana seperti kita wajiblah, kita hendaklah, kita seharusnya dan mana-mana yang dirasakan bersesuaian digunakan. Kemudian diikuti isi pengajaran. Seterusnya, gunakan kata hubung supaya atau agar untuk menjelaskan isi pengajaran itu tadi. Contoh soalan pengajaran. Apakah pengajaran ayat yang boleh diambil daripada surah Al-Baqarah ayat yang pertama hingga yang kelima? Cadangan jawapan ataupun contoh jawapan ni, kita wajiblah isi. Kita wajiblah pendahuluan melaksanakan solat fardu 5 waktu, isi. Agar kata hubung panjangan mendapat keredaan Allah, huraian. Para penonton sekalian, awas. Sekiranya pelajar ada menjawab isi dan huraian bagi kesimpulan dengan menggunakan kata hubung panjangan, tetapi tidak dimulakan dengan penanda wacana penutup isi, maka tidak dikira sebarang markah. Dan jika pelajar menjawab hanya menggunakan penanda wacana penutup isi sahaja dan tiada huraian, maka hanya akan dikira 1 markah. Alhamdulillah, selesai sesi perkongsian pada kali ini. Semoga ilmu yang dikongsikan ini bermanfaat dan berpanjangan. Selamat mencuba dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum.